Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Intan Izzati binti Azmi. First of all, I will start our presentation with definition of group. A group can be defined as two or more interacting and interdependent individuals who come together to achieve particular objective. People in the group can interact and get to know each other, often at regular or pre-arranged time. Kumpulan boleh didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling berinteraksi dan saling bergantung antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat yang sama. Orang yang berada dalam kumpulan tersebut boleh berinteraksi dan mengenali antara satu sama lain pada waktu biasa ataupun pada waktu yang telah ditetapkan. Next, group members shares belief, principle and standard on areas of common interest and to work together for agreed goals and outcomes. Ahli kumpulan berkongsi kepercayaan, prinsip dan standard mengenai suatu bidang pekerjaan mereka dan bekerjasama untuk mencapai satu matlamat untuk mendapat hasil yang terbaik. For example, in a workplace, a group usually consists of 3 or more people who call themselves different units, but in fact, they work independently in order to achieve their organizational goals. Sebagai contoh, di suatu tempat kerja, kumpulan selalunya terdiri daripada 3 ataupun lebih yang menggelarkan diri mereka sebagai berbeza unit, tetapi kenyataannya mereka bekerja bersendirian ataupun bekerja secara peribadi untuk mencapai matlamat organisasi. Hai, saya Miza binti Ragaman. Okey, type of group ada dua. Yang pertama adalah formal group, iaitu wujud atas dasar atau tujuan melalui carta organisasi yang telah diwujudkan daripada pihak atasan. Manakala informal pula wujud secara sukarela dan bertindak balas kerana perlunya perhubungan sosial. Untuk nature, kebiasaannya formal group akan kekal ataupun bersifat sementara. Manakala informal group, mereka boleh jadi kekal, mereka juga boleh bergabung dengan kumpulan lain atau mereka boleh tinggalkan kumpulan tersebut atas kehendak mereka sendiri. Untuk superiors, formal group akan menghadapi tekanan daripada pihak atasan. Manakala informal group, mereka kebiasaannya tiada tekanan dan ada kebebasan dalam kumpulan. Untuk communicate, formal group perlu berkomunikasi secara sistematik. Mereka perlu ada batasan dalam komunikasi. Manakala untuk informal group, mereka berkomunikasi mengikut hubungan dengan orang lain dalam kumpulan tersebut. Seperti contoh, untuk formal group adalah bekerja di universiti, sekolah dan juga syarikat. Manakala untuk informal group, kebiasaannya satu kumpulan yang bermain bersama, macam bermain bola sepak ataupun makan bersama-sama. Itu dikenali sebagai informal group. Assalamualaikum, nama saya Nuri Izzah binti Muhammad. Saya akan menerangkan tentang the 5 stage model of group development. Stage yang pertama ialah forming stage. Forming stage ialah perkembangan awal kumpulan di mana kumpulan itu baru dan ahli-ahli mempunyai sedikit interaksi sebelumnya antara satu sama lain. Anggota kumpulan ini tidak dapat menyelesaikan tugas mereka tanpa pemimpin atau ketua kerana mereka merasakan kurang keyakinan. Mereka ni harus didorong dan diberi motivasi untuk membantu mereka merasa sebahagian penting dalam kumpulan tersebut. Seterusnya ialah stage yang kedua, iaitu storming stage. Storming stage ialah kumpulan mungkin menjadi kurang mesra antara satu sama lain. Masalah interpersonal mungkin timbul kerana sebilangan ahli kumpulan mahukan lebih banyak kawalan dan yang lain ingin mengerjakan tugas yang berbeza dalam projek. Sebilangan anggota boleh menjadi permusuhan secara terbuka jika dibiarkan tidak terkawal. Ini adalah fasa untuk menentang pembentukan kumpulan dan struktur yang mula berkembang. Stage yang ketiga ialah norming stage. Norming stage ialah apabila kumpulan itu mula menunjukkan tanda-tanda perpaduan. Rintangan struktur telah mula berkurang apabila ahli kumpulan menjadi lebih selesa antara satu sama lain. Seterusnya ialah stage yang keempat, performing stage. Berlakunya konflik yang sihat, produktiviti pasukan harus meningkat dan mungkin persahabatan dalam kumpulan terbentuk. Peranan pasukan menjadi lebih lancar kerana ahli kumpulan bekerja lebih padu sebagai satu unit.
Yang terakhir ialah stage yang kelima, iaitu adjourning stage. Adjourning stage ialah fasa penutup. Pasukan ini menyelesaikan semua perkara dan ahli diiktiraf atas sumbangan mereka kepada kumpulan ini. Okay, Assalamualaikum. So, saya akan explain tentang apakah itu pasukan. So, what is team? A team is a group of individuals all working together for a common purpose. So, team ni terdirinya beberapa individu dalam satu pasukan untuk menyelesaikan satu tugasan. Seterusnya, the individuals comprising a team ideally should have common goals, common objective, and more or less think on the same lines. So, individu dalam pasukan ni seharusnya mempunyai matlamat dan objektif yang sama agar memudahkan pasukan tersebut menyelesaikan tugasan yang diberi. So, seterusnya, individuals who are not compatible with each other can never form a team. So, dalam individu yang tak serasi antara satu sama lain ni digalakkan untuk tidak bersama dalam satu pasukan lah, sebab jika ada individu yang tak serasi ni akan menyusahkan sedikit pasukan tersebut. So, last sekali, with a team, individuals recognize the expertise and talents of others needed to achieve the team's goal. So, dengan adanya pasukan ni, individu dalam pasukan ni akan melengkapi satu sama lain. So, sekiranya seorang ni dia kurang dari segi communication, so akan ada lagi seorang akan cover dari segi communication. So, jika ada pasukan ni, objektif dan matlamat tu lebih jelas dan mudah untuk diselesaikan. So, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Masra Kasri. Saya akan terangkan tentang types of team. First, kita ada problem solving teams. Kumpulan daripada 5 hingga 12 orang pekerja daripada jabatan yang sama yang berjumpa untuk beberapa jam dalam setiap minggu untuk membincangkan cara meningkatkan kecekapan, kualiti dan persekitaran kerja. Second, kita ada self-managed team. Kumpulan daripada 10 hingga 15 orang yang mengambil tanggungjawab ataupun memikul tanggungjawab bekas penyedia mereka. Third adalah cross-functional teams, iaitu pekerja daripada kategori yang hampir sama tetapi daripada pelbagai bidang yang berkumpul untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Visual teams pula ialah sekumpulan pekerja yang berkomunikasi dan bekerjasama menggunakan teknologi komputer, dan visual team bekerja daripada jarak jauh di bahagian bandar, negeri ataupun negara.